Okay, pelabur. Biasanya pelabur yang kena tahu sebab dia nak buat keputusan. Ya, dia nak buat keputusan sama ada nak melabur dalam syarikat tersebut ataupun tidak. Pelabur. Pengurus cekap ataupun tidak cekap dan juga pihak bank ya untuk mengetahui kemudahan kredit. So first thing first, mesti tahu tujuan dia. Lepas itu mesti tahu 9 formula yang kita dah bincang. 9 formula. So saya rasa sekarang dah hafalkan semua formula dah hafalkan. Kalau nampak saja tokohkan KK untung kasar per kos jualan darab 100%. I think I have repeat more than 5 times already. So supposedly you can remember. Okay, tokohkan. So semua keperuntungan di sini mesti darab 100%. Msti darab 100%. So jawapan anda mesti sama dengan peratusan. 25% ke? Kalau you dapat titik perpuluhan, so sila letak 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan. Okay, kecairan. So ada nisbah semasa, nisbah hujan asid. Hujan asid nama lain nisbah cepat. Tanpa inventory akhir. Tanpa inventory akhir. So jawapan akhir dia mesti ada dot. So biasanya dot apa? Dot 1 lah. Dot 1. Okay. Yang ketiga, kecekapan, cekap. So yang biasa kita guna adalah kadar pusing ganti inventory. So soalan selalu dia akan tanya, adakah syarikat ini cekap dalam mengurus inventory? So you kena cari kadar pusing ganti inventory. Semakin tinggi, semakin cekap. Ya, semakin tinggi, semakin cekap. So tempoh pembayaran hutang dan kutipan hutang in general secara amnya dalam masa 30 hari. Masih okey. Lebih daripada 30 hari, consider not so good. Sebab you ambil masa yang sangat panjang untuk dapat balik wang anda. Okay. So tafsiran, cara nak buat tafsiran, ikut balik formula dia saja. Biasanya kita mula dari bawah. Dari bawah. So katakan sekarang sini kita dapat 3.1. Setiap RM1 liability semasa akan dapat RM3 aset semasa. Okay, itu tafsiran. Okay. So, you mesti tahu sebab kalau nisbah kecairan, you mesti tahu macam mana nak bezakan apakah aset bukan semasa dan juga aset semasa ya. So, ini yang biasanya ada yang buat yang keliru kan. Biasa ni belanja prabayar dan juga hasil belum tentu. Okay, aset semasa. Aset semasa maksud dia harta. It's something your belonging. It's your belonging. So it's yours. Harta. Aset semasa. Semasa maksud dia jangka masa pendek. Jangka masa pendek. Kalau liability semasa maksud dia hutang. Okay. So biasanya belanja belum bayar, contohnya promosi belum bayar. Itu contoh liability semasa juga. Hasil belum terperoleh, commission belum terperoleh. Ada ayat ini. So dia akan jadi liability semasa. So kalau dia ada mention pinjaman jangka pendek kat belakang, then yes, liability semasa. Okay. Tafsiran sama. Last one. So, cara-cara untuk meningkatkan prestasi perniagaan. So, tadi kita buat analisis. Kita katakan, okay, syarikat ni cekap ke tak cekap? So, apakah cara-cara untuk meningkatkan prestasi perniagaan? Just like nowadays, kalau you ada buat Shopee ke, Lazada ke, Xiaohongshu ke, whatever, okay, then you will know, right? You will know yourself. Okay, cara-cara untuk meningkatkan prestasi. Salah satu cara, mengeluarkan, meningkatkan unit keluaran dengan jualan dalam talian, online sales kan. Online sales.
Mana-mana social media pun boleh, TikTok pun boleh. Ya. So, meningkatkan unit keluaran. Menambahkan unit keluaran, sell more. Okay. Dengan cara kita buat jualan dalam talian, online sales. Next. Satu, kita tambahkan unit keluaran, kita tambahkan jualan. Lagi satu cara, terbalik, mengurangkan kos jualan dan belanja operasi melalui kawalan dan penjimatan. Okay, this one happens during COVID-19 kan, MCO. Apa yang berlaku? Banyak syarikat yang nak kurangkan kos jualan dan belanja operasi. So what they do? COVID-19, MCO, masa MCO. So, they don't want so many workers kan. So, they cut cost. Why they don't want so many workers? Sebab dia kena bayar gaji kan. Kalau gaji tu apa? Gaji tu belanja operasi. So, dia tak nak. So, cut cost. So, salah satu cara dia mengurangkan kos jualan dan belanja operasi. Cara yang ketiga, buat promosi kan. Boleh buat promosi. Buy one free one ke. Okay. Yeah, can. Okay. Yeah, no problem. Okay, so menggiatkan aktiviti promosi untuk menarik pelanggan. And the last method will be meningkatkan pelaburan untuk meningkatkan modal. Okay, meningkatkan modal. So meningkatkan pelaburan maksudnya apa? So you ask other investor to pump in the money to invest in your company. Pump in the money in your company to invest. So you got more money. So money, okay, in account form, we call it modal perniagaan. Okay, modal perniagaan. So ini adalah cara-cara untuk meningkatkan prestasi perniagaan. So adakah ini akan keluar dalam SPM? Yes, sometimes no. Kalau dia keluar pun 2 markah sahaja. So you just write anything relevant. Okay, you can just write anything relevant. Yang biasa you nampak Shopee ke. So if you want to write, okay, jual dalam Shopee, jawapan masih diterima. Okay, as long as relevant, tak semesti you kena ikut ayat saya di sini. Boleh faham? As long as relevant. Okay, then the last one is, we will do next week, kertas 2. Kita akan lihat macam mana kita nak bandingkan prestasi perniagaan dalam tempoh masa this year dengan last year, ataupun antara perniagaan ABC dengan XYZ. Tapi cara dia sama saja. Kita perlu kirakan semua, dapatkan semua nisbah, lepas tu kita akan banding mana satu syarikat mempunyai kecekapan yang lebih bagus. Okay, so kita dah habis bab 1 ya. Bab 1 dah habis. So next week kita akan buat past year.